إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Syiana tak masuk Johor hari ini? Tak? Oh, okay. Semua dah sampai Ada tak sampai lagi? Okay. Muka surat berapa hari ni? 211. Kering yang tekak. Sekejap penat. Penat, puasa, macam-macam. Okey, kita berada di muka surat 211, bab kita yang ke-34, bertajuk orang yang berpendapat tidak wajib berwuduk kecuali kerana keluarnya sesuatu dari dua saluran. Dua saluran di sini maksudnya ialah kubul dan dubur. Firman Allah Subhanahu wa taala, atau kembali dari tempat buang air. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Topiknya dalam bahasa Arab, babun man lam yaral wudu'a illa minal makhrajaini minal qubuli wad duburi. Wa qawlillahi ta'ala au ja'a ahadum minkum minal gha'id. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Baik, terus kita baca di situ. Ini bukan hadis Dia keluarkan dulu tentang pendapat-pendapat sebelum masuk kepada perbincangan hadis. Tapi pendapat-pendapat ini juga panjang. Yang kita baca dulu pendapatnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qala ata'un fi man yakhruju min duburihi dudu أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. Maksudnya, Atta menjelaskan tentang seseorang yang keluar cacing dari duburnya atau keluar dari alat kelaminnya sejenis kutu, maka ia harus mengulangi wuduk.
Boleh faham? Keluar cacing daripada dubur ataupun keluar apa pun, contoh dia berikan di sini, tak semestinya kita kata cecair. Tetapi kalau pun keluar kutu daripada alat kelamin seseorang, menurut pendapat Atha, orang itu harus mengulangi wuduknya jika dia dalam keadaan berwuduk. Seterusnya, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan, jika dia tertawa di dalam solat, maka ia mengulangi solat dan tidak perlu mengulangi wuduk. Okey? Kalau kita solat, kemudian kita ketawa, menurut kepada Jabir bin Abdullah, yang perlu diulangi adalah solatnya, bukan wuduknya. Baik, seterusnya. Dan Al-Hasan mengatakan, jika dia memotong bulu dan kukunya atau melepaskan kedua khufnya, maka tidak ada kewajipan wuduk atasnya. Jadi kalau dia cukur bulu daripada badan dia, ataupun dia potong kuku, ataupun dia lepaskan khuf. Khuf ni maksudnya bukan kasut-kasut biasa. Khuf yang dah diikat tu kan, yang susah kita nak buka. Jadi sekarang kita buka khuf tu. So, adakah dia perlu ulangi wuduk dia? Maka untuk pendapat di sini dia kata tidak. Semua keadaan itu tak perlu untuk kita ulang balik wuduk kita. Ada juga pendapat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang mana dia mengatakan tidak ada kewajipan wuduk kecuali kerana hadas. Diriwayatkan dari Jabir bahawa pada peperangan Dzatur Riqa yang diikuti oleh Nabi SAW, ada seorang lelaki yang terkena panah sewaktu dia solat sehingga mengeluarkan darah. Namun dia tetap rukuk dan sujud sehinggalah dia kata tetap melanjutkan solatnya, maksudnya selesai solatnya dia tetap terus melaksanakan, tidak mengulangi wuduknya. Seterusnya kita ada pendapat Al-Hasan yang mana dia berkata, sejak dahulu kaum muslimin mengerjakan solat dengan luka-luka yang ada di tubuh mereka. Ada juga pendapat daripada Taus, Muhammad ibn Ali dan penduduk Atha dan penduduk Hijaz, yang mana mereka berpendapat bahawa darah bukanlah perkara yang mewajibkan wuduk. Ibn Umar pernah memencet. Memencet maknanya apa? Picit. Okay? Dia picit jerawat lalu keluar darah. Namun dia tidak berwuduk kerananya. Ibn Abi Aufah pernah membuang ludah bercampur darah dan beliau tetap meneruskan solatnya. Ibn Umar dan Al-Hasan menjelaskan tentang orang yang sedang berbekam bahawa tidak ada kewajipan atasnya kecuali mencuci bahagian yang dibekam sahaja. Jadi kita ada pelbagai macam situasi ya di sini. Situasi-situasi yang menunjukkan kepada kita tidak perlu mengulangi wuduk. Yang perlu mengulangi wuduk ataupun dengan kata lain yang membatalkan wuduk hanya pada dua keadaan tu tadi. Apa dia Kak Som? Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Okey, kubul depan ke belakang? Depan. Dubur belakang. Depan tu apa, belakang tu apa? Yelah, nanti kan depan mana, belakang mana. Yang semua ni, Masya Allah, alim ulama depan saya ni. Saya tak tahu kan, ada mungkin orang tak tahu. Okey, depan tu bahagian apa? Kemaluan kita, tempat keluar air kencing kita. Okey, belakang ketika kita buang air besar lah kat tempat tu. Maknanya kubul bahagian depan, saluran air kencing kita. Kemudian tak semestinya saluran air kencing lah. Maknanya apa-apa yang keluar daripada bahagian depan. Sebab kalau darah haid ni dia tak keluar daripada saluran air kencing ya. Apa-apalah yang keluar daripada bahagian tempat yang
Yang kalau secara bahasa awamnya kita faham, tempat kita kencing, senang gitu. Kemudian belakang tempat kita keluarkan najis yang air besar tu. Baik, seterusnya kita lihat syarah judul bab. Tadi tu kita bincang tentang judul bab sahaja. Panjang macam tu ya, belum masuk hadis lagi. Hadis nanti bab pula. Nombor 35. Sekarang belum masuk pada hadis, kita baru nak bincang tentang judul bab kita. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Ada satu perkataan dalam judul bab kita iaitu babun. Man lam yaral wudu'a illa minal makhrajaini. Bab orang yang berpendapat tidak wajib berwuduk kecuali kerana keluarnya sesuatu dari dua saluran. Pengecualian di sini termasuk jenis istisna mufarragh. Dan maknanya, makna istisna mufarragh ini, dia kata, maknanya bab orang yang berpendapat tidak wajibnya berwuduk kerana keluarnya sesuatu dari anggota tubuh kecuali yang keluar dari kubul dan dubur. Imam Al-Bukhari rahimahullah pun menunjukkan pendapat lain yang berseberangan, maknanya yang bertentangan dengannya, yakni yang memandang keharusan berwuduk kerana keluarnya sesuatu dari anggota tubuh seperti muntah, darah bekam dan zat lainnya. Tadi kita baca kan dalam kita punya bab tadi ada pelbagai macam contoh. Maknanya bila Imam Al-Bukhari dia datangkan contoh-contoh itu, dia nak beritahu kepada kita di sana ada pendapat lain yang kata kalau keluar apa-apa dalam situasi-situasi itu tadi. Maknanya ada orang kata kalau bekam kena wuduk contoh. Okay, ada orang kata kalau muntah kena ambil wuduk. Kalau ludah kena ambil wuduk. Okay, ada yang pendapat sedemikian. Jadi di sini Imam Al-Bukhari didatangkan kepada kita dengan contoh-contoh itu tadi untuk tunjukkan sekali lagi bahawa situasi-situasi itu tak perlu berwuduk. Dengan dia datangkan siapa yang mengatakan tak perlu berwuduk. Dengan pendapat-pendapat di kalangan para sahabat itu tadi. Baik, dalam hal ini boleh dikatakan bahawa pembatal-pembatal wuduk yang mu'tabar seluruhnya terfokus pada keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Jadi kita kata pendapat yang paling mu'tabar, iaitu paling semua ulama berpegang dengan pendapat itu. Tidak ada pendapat ulama yang menyelisih pendapat ini. Yang kata kalau ini berlaku, dia batal wuduk. Iaitu daripada dua tempat tu tadi. Kubul dan dubur. Okay, kalau ada yang kata, oh tak batal lah, tu saya tak tahulah mazhab mana. Tapi kalau mazhab ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, majoritinya tak kira Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i. 4 mazhab ini kita, okay? Kita kata kalau keluar daripada kubul dubur, batal wuduk. So ini kita panggil sebagai pendapat yang mu'tabar. Baik, seterusnya ya. Kerana itulah dijelaskan bahawa tidur merupakan sarana yang menimbulkan dugaan kuat keluarnya angin. Jadi kita ada pendapat yang kata kalau tidur, wuduk batal kan? Biasa dengar kan? Okey, kenapa orang kata gitu? Sebab kita tak tahu bila kita tidur apa yang berlaku. Mungkin kalau kita tidur, buang angin. Kita tak dengar tapi member sebelah dengar. Bunyi jam saya. Siapa call ni? Mesti scammer. Kenapa Kak Zah suka Kak Zah? Pernah hadapi Kak Zah? Kok pergi umrah duduk satu bilik. Member ni, ya Allah. Dia kentut pula masa tidur. Siapa kalau duduk asrama dia tahulah.
Saya ni biasa duduk asrama, jadi saya tahulah masalah-masalah budak-budak duduk asrama ni. Yelah dia tidur, dia tak tahulah kan apa yang berlaku. Kita yang tak tidur ni, kita dengar segala-galanya. Ya Allah. Bunyi tak apa, bau pula tu. Itu yang ada masalah tu kan. Bunyi je tak apa. Kena kita kita tengah baca Quran, tiba-tiba orang sebelah ni, ya Allah, ya Tuhanku. Dia pula lepaskan angin. Terus saya kata kalau lepas je tak apa, tapi berbau. Subhanallah. Sebab tu di situ, di kalangan para ulama, mereka kata tidur boleh mengakibatkan batalnya wuduk. Kerana orang yang tidur itu dia tidak tahu apa yang berlaku. Kita pernah bincangkan, mungkin kalau kita tidur kita sentuh apa-apa yang najis kan daripada badan kita. Wallahu alam. Itu bila perbincangannya Kak Som? Ingat tak? Entahlah. Lama, panjang. Ya Allah. Kita dah buat pukul berapa? Itu masa kat rumah. Adalah kita bincangkan bab tu. Satu bab tu panjang lebar saya bincangkan. Yang menunjukkan kepada kita kenapa bila kita berwuduk ni, kita tidur, kalau kita tidur dalam keadaan wuduk, kita perlu ulangi kembali wuduk kita setelah kita bangkit daripada tidur itu. Kerana keadaan-keadaan yang tak dapat kita elakkan itu tadi, sebagaimana di situ dia kata keluarnya angin, sedangkan dia kata di sini itu satu lagi keadaan. Sedangkan menyentuh wanita, memegang kemaluan merupakan sarana yang menimbulkan dugaan telah keluarnya madhi. Jadi keluar air madhi batal wuduk. So kena kembali mengambil wuduk. Itu dia kata maknanya di situ ada situasi-situasi yang lain. Bukan hanya kita kata di sini keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, tetapi ada juga keadaan seperti mana tidur, menyentuh wanita dan juga memegang kemaluan, ia boleh mengakibatkan batalnya wuduk kerana kemungkinan-kemungkinan itu tadi. Okey? Baik, seterusnya. Kita ada perkataan. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat yang ke-5. Ayat 5 ke ayat 6? Ayat 6. Okey. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Okey, ayat ke-6. Baik, dijelaskan kepada kita di sini tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Itu liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid. Sekejap ya, ayatnya panjang. Okey. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kewajipan berwuduk atau bertayamum ketika tidak ada air dengan kembalinya seseorang dari tempat buang hajat, iaitu tempat yang tenang yang biasa didatangi orang-orang untuk buang hajat. Tempat buang hajat ni tempat yang tenang ya. Suka Kak Zahari ni. Saya cakap dia ketawa. Dia kata kan tempat buang hajat tempat yang tenang. Iaitu tempat yang tenang yang biasa didatangi orang-orang untuk buang hajat. Okey. Ini merupakan dalil wajibnya berwuduk kerana keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Sebab biasanya kalau kita masuk toilet, kita akan buang air kecil atau buang air besar. Jadi dia kata di sini dalil ini menunjukkan kepada kita apa-apa yang kita dah buang tu kan tadi dalam tandas tu bermakna bila kita ada wuduk, wuduknya batal dan kita perlu kembali, maknanya kita perlu kembali berwuduk. Dan firmannya iaitu aula mastumun nisa dalam
ayat yang sama, iaitu ayat yang ke-6 itu tadi ya, ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan aula mastumun nisa, merupakan dalil wajibnya berwuduk kerana menyentuh wanita. Okay, jadi kalau ada ulama yang kata kalau kita tersentuh yang bukan mahram ni kan, wanita ni, uh, kenapa mereka kata batal wuduk kalau tersentuh? Kerana mereka berpegang dengan kefahaman yang begitu. Okey, dengan dalil ini, aula mastumun nisa, yang kata merupakan dalil wajibnya berwuduk kerana menyentuh wanita. Mirip dengan itu pula perihal menyentuh kemaluan apabila hadisnya sahih. Hanya saja hadis tersebut tidak memenuhi syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun begitu, riwayat itu telah dinyatakan sahih oleh Malik dan sejumlah ulama lain yang menulis kitab sahih selain Al-Bukhari dan Muslim. Tapi ada yang juga kata kalau kita tersentuh ni dia tak membatalkan. Okay, kerana mereka berkefahaman maksud menyentuh di sinilah bila berlakunya persetubuhan antara suami dan isteri. Barulah batal wuduk tu. Tapi kalau terpegang, sentuh tanpa syahwat tu kan, dia tidak membatalkan. Maknanya itu kita bincang tempat lain lah ya, bukan di sini. Okey, baik, seterusnya. Perkataan waqala Atha. Atha berkata, itu menjelaskan. Atha di sini adalah Atha ibn Abi Rabah. Riwayat dengan sanad muallaq ini disebutkan secara mausul. Sekarang riwayat dalam kitab kita disebut secara muallaq, tapi ada mausulnya dalam kitab Ibn Abi Shaybah dan ulama lainnya dengan lafaz yang semakna dan sanadnya sahih. Adapun pihak yang menyelisih hal ini adalah hal ini antara lain Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan Hammad bin Abi Sulaiman. Okey, lihat ni yang tadi yang kedua. Adapun pihak yang menyelisih hal ini antara lain ialah Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan Hammad bin Abi Sulaiman. Mereka berpendapat hal itu tidak membatalkan wuduk apabila hanya sedikit yang keluar. Ini merupakan pendapat Malik sebagaimana pertanyaannya, kecuali jika cacing yang keluar tersebut mengotori badan, barulah membatalkan wuduk.
Kalau kita rujuk pendapat Atta' tadi kan, Atta' kata apa? Kalau keluar cacing dan keluar apa tadi? Kutu. Okey. Keluar cacing atau kutu, maka ianya perlu ambil wuduk kembali. Tapi kalau kita rujuk kepada pendapat Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan Hamad bin Abi Sulaiman, mereka berpendapat hal itu tidak membatalkan wuduk. Okey. So maknanya di situ ada dua pendapat. Dia kata kalau batal wuduk, dia apabila hanya sedikit saja yang keluar. Kalau cacing tu keluar sikit, siapa pernah keluar cacing? Kecil-kecil Macam mana keluar cacing rasanya? Biasa je. Oh, dia keluar dengan masa kita keluar nak buang air besar tu dia keluar sekali kan? Ada tak yang keluar sampai kena tarik? Tak ada Macam saya pernah dengar ada orang mungkin kena tarik. Mungkin situasi yang disebutkan ni ialah situasi yang macam tu lah kan. Lepas tu dia kata kalau keluarnya sikit, kerana kalau dia keluar dengan najis, memang batal wuduk kita. Kan? Tapi kalau dia tak keluar dengan najis tu, macam mana? Kenapa Kak Zah? Cuba bayangkan ya. Bayangkan keadaan tu. Kalau dia tak keluar dengan, sebab je gini, kalau dia keluar dengan najis, dia confirm batal. Kita tak boleh kata tak batal. Cuma di sini pendapat dia kata, pendapat Ibrahim An-Nakhai dan yang lain-lain di sini, dia kata, batal wuduk apabila, tidak membatalkan wuduk apabila hanya sedikit yang keluar. Dia kata kalau keluar banyak, baru batal wuduk. Jadi ini juga merupakan pendapat Imam Malik sebagaimana pertanyaan, kecuali jika cacing yang keluar tersebut mengotori badan, barulah membatalkan wuduk. Dia kata, kalau cacing tu keluar, dia kotorkan badan, barulah dia membatalkan wuduk kita. Ambil je batal wuduk lah. Ambil je batal wuduk. Pendapat kedua tu tak payah. Okey, perkataan waqala Jabir. Dan Jabir mengatakan riwayat dengan sanad muallaq ini disebutkan secara mausul oleh Sa'id bin Mansur, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Sungguh riwayat ini sahih dari perkataan Jabir. Ad-Daruqutni meriwayatkannya secara marfu' dari jalur lain tetapi ia mendaifkannya. Pihak yang bertentangan dalam hal ini adalah Ibrahim, Al-Auza'i, Al-Thawri serta Abu Hanifah dan rakan-rakannya. Ni tentang apa? Ketawa tadi. Okay, pendapat Jabir ni tentang ketawa. Dan dia kata, kalau kita ketawa, yang perlu kita ulang ialah solat kita. Bukan wuduk kita. Okay, tetapi ada pendapat yang kata kena ulang lagi wuduk. Contoh pendapat Ibrahim, Al-Auza'i, Al-Thawri dan juga Imam Abu Hanifah serta yang bersependapat dengan dia. Yang mana mereka katakan tertawa membatalkan wuduk. Kalau ketawa membatalkan wuduk. Apabila terjadi di dalam solat. Kalau kita ada wuduk, mestilah solat ada wuduk. Kalau kita solat, kemudian kita ketawa dalam solat itu kan, bagi pendapat yang tadi, kena ulangi. Wuduk, ulangi solat. Tapi kalau kita ketawa di luar solat, ia tidak membatalkan wuduk kita. Maknanya dia berikan perincian di sini. Kalau dia ketawa tu tengah-tengah solat ni macam budak-budak lah. Tak tahu kita orang tua pernah. Biasalah kalau nampak benda kelakar ketawa lah kan. Kalau kita solat. Saya belum pernah lah hadapi. Pernah. Kalau teringat something Oh. Kalau teringat something. Saya ingat masa saya pergi Makkah. Kita kan kalau pergi Makkah kan, kalau solat kan nanti kalau imam dia takbir Allahu Akbar, dia ada lagi satu second suara kan, suara belakang kan, yang dua kali kan. Tiba-tiba suara belakang tu dia punya tune Allahu Akbar. Budak-budak ni. Kita yang tua ni tahan.
budak-budak ni yang teenagers kat belakang dah ketawa macam nak mati kat belakang. Geram je. Dekat Masjidil Haram tu. Aku geram je budak-budak kat belakang. Diorang dah ketekek-kekek kat belakang. Dia cakap, kita tahan sebab tengah solat kan. Takut nanti. Kita tahan ni. Tapi memang serius lah. Memang dia punya apa tu, tune tu memang habis lah. Memang up lah. Allah. Macam gitu. Terus saya kata, lepas solat saya cakap dengan adik saya, kau tadi dengar tak? Kau jawab. Dia kata, diam, jangan cakap. Dia punya tahan ketawa tu kan. Sebab kita tak nak lah takut apa-apa kan. Dia punya tahan ketawa tu, subhanallah. Tapi yang budak-budak yang remaja dekat belakang ni dah ketawa terkekek-kekek kat belakang tu. Dia tu kalau tak betul-betul boleh batal lah solat. So memang budak-budak ni dah ketawa kat belakang tu kan. Saya kata ini yang kita nak kaitkan dengan ketawa kan. Kenapa ada di kalangan ulama' yang kata boleh membatalkan solat tu. Kerana dia menyebabkan mungkin kita dah tak boleh fokus. Mungkin tengah-tengah ketawa tu terkentut ke apa. Yalah, kita tak pernah tahu situasi-situasi yang begitu kan. Tak pernah tahu kan apa-apa yang berlaku kan. Ada orang ketawa sampai terkentut-kentut kan. Ada orang macam tu. Wallahualam, kita tak pernah tahu situasi-situasinya. Ya bukan syaitan je dengar azan lari kentut-kentut. Ada orang ketawa sampai terkentut-kentut tu kan. Dengan keadaan yang sedemikian. Wallahualam, tak pernah tahu. Jadi kalau ikut kepada pendapat Ibrahim Al-Auza'i, Imam Al-Thawri serta Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat kalau orang dia ketawa dalam solat, dalam solat, solatnya bukan sahaja membatalkan solatnya, tetapi membatalkan wuduknya sekali. Jika dalam solat, tapi kalau luar solat tidaklah. Kalau dia ketawa dengan tidak dalam keadaan yang terbuang angin, maknanya wuduknya masih lagi boleh digunalah, tidak membatalkan wuduk. Baik, Ibnul Munzir mengatakan mereka sepakat bahawa tertawa tidak membatalkan wuduk. Tapi ada di kalangan para ulama bersepakat kalau ketawa tu bukan satu hal yang membatalkan wuduk kita apabila terjadi di luar solat. Apabila ia terjadi di luar solat. Dan mereka berselisih pendapat tentang hal itu apabila terjadi di dalam solat. Yang disepakati di kalangan para ulama, bila ketawa, kita tengok macam ni. Kita cerita tentang ketawa tu kan. Ketawa batal wuduk ataupun tidak. Jadi yang disepakati, bila ia berlaku dalam solat. Tapi kalau luar solat, maaf saya salah ni. Luar solat yang disepakati. Maaf saya silap tadi. Yang dalam solat ni. Dalam solat ni ada perselisihan pendapat. Dia kata di situ, mereka sepakat bahawa ketawa tidak membatalkan wuduk apabila terjadi di luar solat. Kalau luar solat, para ulama sepakat, ia tak batal. Dan mereka berselisih pendapat tentang hal itu apabila terjadi dalam solat. Kalau dalam solat, barulah di situ di kalangan para ulama, mereka ada kata batal, ada kata tak batal. Jadi orang yang berpendapat demikian telah menyelisihi kias jali. Kias jali kias yang terang. Selain juga mereka telah berpegang dengan hadis yang tidak sahih. Dalam hal ini tidak mungkin sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan generasi sebaik-baik abad tertawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai catatan, mereka juga tidak mengambil makna umum
hadis tentang tertawa yang diriwayatkan itu. Namun mereka mengkhususkannya pada tertawa terbahak-bahak sahaja. Jadi di sini kita fahami macam inilah. Kenapa berlaku perselisihan di kalangan para ulama? Bagi mereka yang kata tak batal, tak batal ni kan, mereka kata macam ni. Tak batal kalau sekiranya ketawa tu ketawa yang minima. Ketawa macam kita boleh tahan tadilah. Sikit-sikit lah macam. Terus dia macam ketawa kan. Masa kita tahan, kita solat, kita fokus. Tapi kalau yang batal tu bila ketawa, yang terbahak-bahak. Sampai terkeluar bunyi kan. Tahu orang ketawa terbahak-bahak macam mana. Kita pun tahulah kita biasa ketawa macam tu. kita biasa ketawa macam tu kan, ketawa terbahak-bahak kan. Jadi mereka kata kalau ketawa yang begitu, ia membatalkan wuduk. Tapi kalau ketawa yang biasa je, tu tak batalkan wuduk. So pendapat perselisihannya begitu. Tapi ada yang kata tak batal langsung. Ada kata tak batal langsung. Tak kira sama ada dia ketawa terbahak-bahak ataupun tidak. So ini perselisihan yang tadi dia kata tidak disepakati lah. Yang sepakat kalau kita ketawa di luar solat, itu yang tidak membatalkan wuduk. Tak kira sama ada ketawa terbahak ke, ketawa yang boleh tahan ke, apa kan, itu tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau dalam solat, dia ada dua. Satu kata batal, satu kata tidak. Yang kata tidak ni dia kata, tidak kalau dia cuma ketawa sikit-sikit saja. Lalu dia kembali pada solatnya, dia fokus khusyuk pada solatnya. Tapi yang batal tu ialah kerana dia ketawa mengeluarkan suara yang terbahak-bahak. So ini pendapatlah di kalangan para ulama itu tadi. Okay. So bagi saya pendapat yang terakhir tu lebih mudah untuk diaplikasikan dalam konteks lah. Maknanya kita ada situasi-situasi yang kita tak boleh elakkan. Yang mana kita terketawa dan sebagainya kan. Tapi kalau ketawa just macam sikit gitu lalu kita solat kembali, dia taklah sampai membatalkan wuduk sampai kita nak kena solat balik. Okay? Tapi kalau macam tadi ketawa terbahak-bahak sampai dah macam tu kan, dah macam nyanyi lagu rock apa kan, ketawa tapi solat tu baca Al-Fatihah, tak boleh lah. Dalam keadaan begitu memang kita kata confirm lebih baik berhenti solat, ambil wuduk lagi sekali pun lagi bagus, kemudian kita pun solat semula. Okey, baik. Selesai perkataan. Wa qala al-Hasan, dan Al-Hasan mengatakan, yakni Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, riwayat dengan sanad muallaq darinya untuk masalah yang pertama disebutkan secara mausul oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnul Munzir. Hasan tadi cakap tentang apa? Solat dengan luka-luka yang ada di tubuh badan. Okey. Pihak yang menyelisihi hal ini di antaranya adalah Mujahid, Al-Hakam bin Utaibah dan Hammad. Mereka mengatakan siapa saja yang saya salah baca tadi. Tentang potong kuku. Okay, potong kuku, bulu dan juga melepaskan kedua khuf. Okey, itu pendapat Hasan. Hasan kata tak batal ya tadi. Sekarang dia kata, Mujahid, Al-Hakam bin Utaibah dan Hammad, mereka mengatakan, siapa saja yang menggunting, iaitu yang memotong kuku atau memotong kumisnya, maka dia harus berwuduk kembali. Ini pendapat yang menyelisihi pendapat Al-Hasan tadi. Ibn Munzir telah menukil bahawa telah ditetapkan ijma' atas hal sebaliknya, iaitu tidak harus berwuduk kembali. Maknanya sepakat. Okay, ulama' sepakat kalau potong kuku, kita cukur kumis, janggut, apa-apa yang kita cukur, bulu-bulu yang ada di badan kita ini, ia disepakati tidak membatalkan wuduk. Adapun riwayat dengan sanad muallaq darinya untuk masalah yang kedua disebutkan secara mausul oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Lalu penilaiannya disetujui oleh Ibrahim An-Nakhai, Taus, Qatadah dan Atha. Itulah fatwa yang dikeluarkan oleh Sulaiman bin Harb dan Daud. Namun jumhur ulama menyelisihinya
dalam dua pendapat berkaitan dengan masalah wajib atau tidaknya mualat, iaitu berurutan tanpa terputus dalam membasuh anggota wuduk. Pihak yang mewajibkannya mengatakan wuduk harus diulang dari awal apabila terputus dalam jangka waktu yang lama. Sementara pihak yang tidak mewajibkannya mengatakan cukup dia mencuci kedua kakinya. Ini pasal khuf tadi. Okay, bila kita berwuduk, kalau kita lepaskan, dia kata itu ada berlakunya pemutusan. Kan sebab kita tengah nak lepaskan dengan buka tali bagai tu kan. Dia kata di situ berlakunya pemutusan jangka waktu antara satu anggota badan dengan anggota badan yang lain. Okay, jadi yang kata wuduk harus diulang dari awal apabila terputus dalam jangka waktu yang lama. Sementara pihak yang tidak mewajibkannya mengatakan cukup dia mencuci kedua kakinya. Inilah pendapat yang paling jelas dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam kitab Al-Muwatta' tertulis yang lebih aku sukai adalah dia mengulangi wuduk dari awal. Sebahagian ulama Syafi'iyah dan kalangan ulama lainnya berpendapat ia harus mengulangi wuduk dari awal walaupun mualat tersebut tidaklah wajib. Pendapat sebaliknya berasal dari Al-Layth. Ya, sebab itu ada yang kata kena ulang balik wuduk tu kan, orang yang melepaskan khufnya tu tadi. Okey. Maka di sini ada dua lah pendapat. Yang kata harus ulang dari awal sebab dia berpendapat terputusnya jangka masa tu. Dia berpendapat gitu. Tapi yang kata tak perlu, maka tak perlu, cukup dia cuci kaki saja. Baginya dah sah wuduk tu tadi. Tapi ada juga sebahagian pendapat di kalangan mazhab ulama Syafi'iyah. Mereka kata kena ulang balik daripada awal wuduk tu sampailah ke kaki tu tadi kan, kerana kita melepaskan khuf. Kerana mereka kata walaupun mualat itu sesuatu yang tidak wajib, bagi pendapat mereka lah, bagi pendapat mereka. Baik, seterusnya perkataan waqala Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan diriwayatkan secara mausul oleh Ismail Al-Qadi dalam Al-Ahkam dengan sanad yang sahih dari jalur Mujahid dan dari Abu Hurairah secara mauquf. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari jalur Syu'bah dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah secara marfu' dan ia menambahkan lafaz atau buang angin. Ini tentang apa? Kecuali kerana hadas. Itu jelas lah ya, tak ada masalah sangat. Baik, seterusnya kita lihat muka surat 217 di perenggan yang atas sekali, yang tu boleh tinggalkan, tak ada masalah. Dia terangkan tentang sanad sahaja. Baik, perkataan fi ghazwati dzatir riqa'i, dalam peperangan Zatul Riqa'. Pembahasan tentang hal ini akan disebutkan dalam kitab Al-Maghazi, insya-Allah. Okay, nanti dalam kitab peperangan tu akan dijelaskan berkenaan dengan peperangan ini. Kita juga ada perkataan farumia, terkena panah, dibaca dengan mendammahkan huruf ra. Seterusnya kita ada perkataan rajulun, ada seorang lelaki. Dari redaksi di atas jelaslah sebab terjadinya kisah tersebut. Intinya, maknanya kisahnya secara ringkas, Nabi SAW singgah di sebuah lembah. Di dalam peperangan Zatul Riqa' ini, dalam perjalanan ni, Nabi SAW dia singgah dekat satu lembah ni. Dekat lembah ini maknanya rehatlah sebelum nak meneruskan ya perjalanan. Jadi Nabi SAW berkata, siapakah yang bersedia bertugas menjaga kita pada malam ini? Jadi Nabi nak rehat. Bila nak rehat ini, Nabi tanya dengan para sahabat, siapa kita tidur, bila kita tidur, siapa di kalangan mereka ni yang boleh berjaga pada malam itu? Jadi lalu bangkitlah seorang lelaki dari kalangan muhajirin dan seorang lelaki dari kalangan ansar. Dia satu lelaki ansar, seorang lagi daripada muhajirin. Yang mana kedua-dua ni nak berjaga pada malam itu. Lalu keduanya berjaga di mulut lembah, maknanya pada tempat depan lembah itulah mereka pun jaga. Keduanya membahagikan jadual jaga malam. Maknanya mereka secara bergilir-gilir. Satu tidur, satu lagi jaga. Bila satu berjaga, satu lagi tidur. Seterusnya sedemikian. Baik, lelaki dari kalangan muhajirin tidur,
Sementara lelaki dari kalangan Ansar berjaga sambil solat. Jadi lelaki yang solat ini, kita nak bincang tentang lelaki yang solat ni, apa berlaku kepada dia? Ada seorang musuh yang mengintai mereka dan melihat lelaki Ansar tadi. Lelaki Ansar ni, dia jaga sambil dalam keadaan solat. Bila dia tengah solat itu, lelaki ni yang musuh ni, dia panah. Lelaki yang tengah solat tu. Bila dia panah, okay, dia kata, panah ke arahnya hingga melukainya. Lelaki Ansar itu mencabut anak panah dari tubuhnya dan meneruskan solatnya. Dia cabut, dia terus solat. Kalau kita cabut solat ke cabut terus? Kalau kita pekik dulu. Kita macam tu kan. Ini dia senyap tu. Dia kena panah dalam solat ni. Kena panah, dia tak bunyi apa-apa pun. Okay, sebab apa? Kawan dia tengah tidur. Dia tak nak ganggu kawan dia. Masya Allah para sahabat ni. Kalau kita peduli apa, aku tengah sakit ni. Bangun. Kita macam gitu kan. Apa punya member ni, orang tengah luka gini, tak bangun. Itu kita. Tapi ni di kalangan sahabat ni, dia nak bagi kawan dia rest. Bila dia kena panah, dia tak keluarkan suara tu tadi. Dia senyap. Okay? Dia cabut, dia terus solat. Baik. Lelaki Ansar itu mencabut anak panah tadi dari tubuhnya dan meneruskan solatnya. Kemudian musuh ni tengok, dia panah lagi. Okay, dia tengok lelaki ni kan cabut, maknanya tak mati-mati dia ni. Macam tu dalam bahasa kita. Tak mati-mati dia ni, dia panah lagi untuk second time. Okay, dia panah lagi. Bila dia panah, kali kedua, untuk kali yang kedua itu juga, dia tetap lakukan perkara yang sama. Dia cabut lagi panah tu, kemudian dia continue solat dia. Kemudian orang tadi memanah untuk ketiga kalinya. Namun lelaki Ansar tadi kembali mencabut anak panah, lalu rukuk, sujud dan menyelesaikan solatnya. Maknanya dia selesaikan solatnya dalam keadaan yang begitu, yang mana kita kata darah dia keluar kan, dia mesti kalau kita dah tarik panah tu, mesti keluar darah kan, banyak kan. Okey, kemudian dia membangunkan rakannya, lepas solat baru dia kejut kawan dia ni. Ketika kawannya melihat darah keluar dari tubuh teman tadi kan, dia tanya, kenapa engkau tidak membangunkan aku ketika pertama kali engkau dipanah? Dia jawab, aku tadi sedang membaca sebuah surah dan aku tidak suka memutuskan bacaannya. Ya, antara sebabnya juga ialah di sini bukan sebab semata-mata kita kata dia tak nak ganggu kawan tu tadi, tapi dia kata dia sedang baca satu surah yang dia suka sangat. Jadi dia tak nak lepaskan ataupun tak nak stop baca surah itu. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan kisah tersebut dalam kitab Ad-Dalail dari jalur yang lain dan dia menyebutkan nama lelaki Ansar itu adalah Abbad bin Bishr, sedangkan lelaki Muhajirin tersebut adalah Ammar ibn Yasir, sedangkan surah yang dibacanya adalah surah Al-Kahfi. Jadi maknanya dia suka sangat dengan surah Al-Kahfi tu. So dia tak nak stopkan bacaan surah tersebut. Panjang juga ya surah Kahfi ni. Panjang lah. Kita baca hari Khamis pun kata bila nak habis. Macam tu ya kita baca. Ini dalam solat dalam keadaan yang mana kena panah tu. Subhanallah. Masya Allah tabarakallah. Satu keadaan yang seharusnya dipuji di kalangan sahabat ni, keimanannya. Dia boleh tahan sakit. Kalau saya tak boleh lah. Kita simpul biawak je kalau solat je dah berhenti dah. Simpul biawak kaki kita. Boleh terpekik-pekik kita. Aduh sakitnya kaki aku simpul biawak. Macam gitu tadi. Sampai kena orang lain dekat sebelah pegang kaki tu. Macam tu kita. Ini kena panah tau. Subhanallah. Masya Allah barakallah. Di kalangan sahabat ni. Kuat dia. Kuat keimanan dia. Kuat dia punya semangat dia. Kuat juga kehusyukan dalam solat tu. Kita kata. Khusyuk solatnya. Sampai begitu sekali. Masya Allah. Ini pengajaran ya untuk kita. Okey baik. Saya nak ambil ni sebagai perbincangan kita yang terakhir. Sebab ni kalau masuk lagi. Tak habis-habis ni. Ke nak masuk sampai habis? Nak habiskan betul? Ngantuk tak?
Cik Zai okey Cik Zai? Cik Zai dah tersengguk-sengguk tu, sengguk-sengguk, giling-giling dekat belakang tu kan. Angguk-angguk, akan giling-giling. Saya tak tahu dia angguk giling dia faham ke sebab dia tidur. Sian dia. Puasa, tak beritahu puasa kan. Sahur tadi bangun kurang tidurnya. Tak apa. Duduk pun dah ada pahala tu. InsyaAllah tabarakallah. Okey, perkataannya kita lihat di sini. Tapi saya tak tahu nak habiskan ke tak. Kita tengok macam mana. Perkataan, fanazafahu, mengeluarkan darah. Ibn Tarif mengatakan dalam kitab Al-Af'al, terdapat ungkapan nazafahu damu wa anzafahu. Yang artinya apabila darah banyak mengucur dari tubuh seseorang. Maknanya dia keluar dari tubuh seseorang sehingga membuatnya lemah. Orang yang keadaan seperti itu disebut nazif atau manzuf. Okay. Dia guna perkataan fanazafahu. Jadi kenapa dia guna perkataan fanazafahu di sini? Kerana situasi itu, darah yang keluar begitu banyak. Maksud Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis ini sebagai adalah sebagai bantahan terhadap ulama-ulama Hanafiyah yang berpendapat bahawa darah yang menguncur dari tubuh membatalkan wuduk. Okay, jadi ada di kalangan para ulama Hanafi, mereka ini Hanafiyah, mereka ini berpendapat kalau darah kita keluar daripada badan kita ini dia boleh membatalkan wuduk. Tapi di sini kita nampak tadi situasi tadi kan di kalangan sahabat tu. Adakah dia stop dia ambil wuduk? Tak, dia teruskan wuduk dia. Situasi itu diketahui oleh Nabi. Diketahui oleh Nabi. Bila Nabi dengar kisah tu, adakah Nabi kata engkau kena ambil wuduk dan ulang balik solatnya? Tak. Nabi tak komen apa-apa tentang situasi itu. Maknanya menunjukkan kepada kita kalaupun dalam keadaan yang keluar darah begitu banyak, okey, ia tidak membatalkan wuduk dan boleh terus solat. Jika sekiranya dia tidak mengganggu solat tu tadilah, keadaannya sedemikian. Tapi ada di kalangan para ulama Hanafiyah, mereka kata, tak, situasi itu membatalkan wuduk. So, kenapa Imam Al-Bukhari datangkan kisah tu tadi? Kerana dia nak buktikan sebenarnya tidak batal wuduk. Okey? Seterusnya dia kata di sini, jika dikatakan mengapa lelaki Ansar itu tetap meneruskan solatnya padahal terdapat darah di badan atau pakaiannya sementara menghindari najis dalam solat adalah wajib. Darah ni adalah najis. Okey, kita sepakat darah itu adalah najis. Dan sekarang ini lelaki ni dia terus solat tu tadi kan. Maknanya dia tak batalkan solat dia walaupun dia tahu ada najis pada pakaian dia. Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi dia berikan jawapan. Dia kata, kemungkinan darah mengalir dari luka itu dengan cara terpancar deras. Sehingga dengan begitu darah tidak mengenai badan dan pakaiannya. Maksudnya darah itu dia terpancut keluar macam gitu. Okay? So dia bila terpancut keluar tak kena pada pakaian dia. Ini pendapat Imam Al-Khattabi lah, dia beranggapan sedemikian. Namun jawapan ini sangat jauh dari kebenaran. Tapi kita fikir kalaupun darah itu kata terpancar dia mesti kena terpercik kat baju kita. Confirm kena. Lagipun bila kita tarik benda tu, darah tu dia mesti mengalir kena pada badan kita. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia rad balik. Maknanya dia tolak pendapat Imam Al-Khattabi ni. Dia kata apa? Jauh sangat apa yang cuba dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi tersebut. Kemungkinan lain, darah hanya mengenai pakaian orang itu sahaja. Lalu dia mencabut anak panah sehingga darah tidak mengalir mengenai tubuhnya kecuali dalam kadar yang boleh ditolerir. Maknanya boleh kita tolerate kat situ. Tolerate apa bahasa Melayu? Apa? Tolak ansur. Tolak ansur. Yang boleh kita okey lah, maknanya darah tu tak banyak sangat lah macam tu maksudnya. Bagaimanapun juga hujah tetap tegak bahawa keluarnya darah tidak membatalkan wuduk seseorang. Jadi di sini dia kata keluar darah itu tadi yang pendapat yang paling kuat tidak membatalkan
wuduk. Tak kira dia keluar darah macam mana. Kan dia keluar darah terpancar ke, terpancut ke, ataupun darah tu mengalir kena badan ke apa kan. Di sini kata hujah yang tetap tegak. Maksudnya hujah tu kuat. Kata darah tidak membatalkan wuduk seseorang. Walaupun belum jelas jawapannya, adakah darah tersebut mengenai tubuh sahabat tersebut ataupun tidak. Zahirnya, secara zahirnya daripada apa yang kita bincangkan itu tadi, Al-Bukhari berpendapat bahawa keluarnya darah di dalam salat tidak membatalkan salat tadi. Dalilnya, sesudah hadis ini, beliau rahimahullah menyebutkan athar Al-Hasan. Maksudnya, Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, sejak dahulu kaum muslimin mengerjakan salat bersama luka-luka pada tubuh mereka. Di samping itu, terdapat riwayat sahih yang menyebutkan bahawa Umar mengerjakan salat bersama lukanya yang mengucurkan darah. Jadi kita nampak di kalangan para sahabat dahulu, mereka ni pergi berperang. Dan biasa mereka salat dalam keadaan luka-luka. Luka-luka mereka ni selalunya bukan luka orang kata luka biasa-biasa. Bukan macam kita kena pisau luka tau. Tapi luka dia tu yang luka parah. Darah tu yang kita panggil kotor baju tu kerana luka tersebut. Dan mereka solat dalam keadaan yang sedemikian. Kan? Nampak situasi sedemikian. Jadi itu kebiasaan di kalangan sahabat. So bila Imam Al-Bukhari dia datangkan tadi pendapat yang kata, dia datangkan pertama kisah tu dulu. Kisah sahabat yang dia tetap solat dalam keadaan yang mana dia tarik panah tu, lalu dia tetap solat begitu. Kemudian dia datangkan setelah itu, dia datangkan pendapat tadi siapa? Pendapat daripada Al-Hasan yang kata mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Iaitu pada zaman dulu, pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat yang ada berlaku banyak peperangan, para sahabat mereka biasanya solat dalam keadaan yang luka-lukanya parah. Luka-lukanya ada darah. Okey, itu biasa. Jadi mereka taklah sampai orang kata kena ambil wuduk balik, solat kembali, tidak sedemikian. Mereka tetap meneruskan solat mereka. Jadi Imam Al-Bukhari dia kuatkan kisah tadi dengan pendapat Al-Hasan tu. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Seterusnya kita ada perkataan qala Tawus. Wa qala Tawus, Tawus berkata, iaitu Tawus bin Kaisan, seorang tabi'in yang terkenal. Asalnya ini diriwayatkan secara mausul oleh Ibn Abi Shaybah dengan sanad yang sahih dan lafaznya, beliau berpendapat bahawa mengeluarkan darah tidak mewajibkan wuduk. Ia mencuci darah itu saja dan itu sudah cukup baginya. Jadi kalau kita ni ini keluar darah pada tubuh badan lain bukan kubul atau dubur. Kalau kubul atau dubur, confirm, sepakat, itu batal wuduk. Tapi sekarang kita kata pada anggota badan kita yang lain. Contoh, kita potong-potong daging, terpotong jari kita, keluar darah. Pada waktu tu kita sedang dalam keadaan berwuduk lah saya kata. Adakah kita perlu ambil wuduk kembali? Di kalangan para ulama kata tak. You just pula. Bersihkan saja. Bersihkan saja luka tu tadi kan. Dah bersih, terus kalau nak solat lepas tu dipersilakan. Ini juga pendapat Tawus tu tadi. Seterusnya, kita ada perkataan wa Muhammad bin Ali. Muhammad ibn Ali. Yang dimaksud adalah Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali. Macam mana tu nama dia? Banyak kali nama dia. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali. Jadi di sini Abu Ja'far Al-Baqir. Kami meriwayatkan atharnya ini secara mausul dalam kitab Fawaid Al-Hafiz Abi Bishr. Ulama yang lebih dikenal dengan sebutan Samwaihi dari jalur Al-A'mash, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Ja'far Al-Baqir tentang mimisan. Apa makna mimisan? Keluar darah dari hidung. Okey, ni makna mimisan, keluar darah dari hidung. Dia menjawab, meskipun sekiranya darah itu mengalir seperti sungai, nescaya aku tidak akan mengulangi wuduk. Dia kata kalau keluar darah banyak pun daripada hidung, pada pendapat dia tak perlu untuk kita ambil wuduk kembali. Okey? Sementara Atha di sini iaitu Atha ibn Abi Rabah.
Dan atharnya diriwayatkan secara mausul oleh Abdul Razak dari Ibn Jurayj dari Atha. Samalah ya pendapat dia dalam isu itu tadi. Baik, kita juga ada perkataan wa ahlul hijazi, penduduk Hijaz. Ini termasuk mengatafkan iaitu menghubungkan dengan kata penghubung lafaz yang bersifat umum iaitu pada kata penduduk Hijaz kepada lafaz yang bersifat khusus. Penyebutan ketiga nama sebelumnya. Tadi sebelumnya disebut nama Tawus, Muhammad ibn Ali dan Atha, seterusnya sebut Ahlul Hijaz. Maknanya mereka ini semua pendapatnya sama. Okey, itu yang kata walaupun kita letak perkataan ataf itu untuk sesuatu yang khusus, kita kaitkan dengan sesuatu yang umum, ia masih lagi boleh dianggap sebagai pendapat yang sama. Abdul Razak telah meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dan Sa'id ibn Jubair. Ibn Abi Shaybah meriwayatkannya dari jalur Ibn Umar dan Sa'id ibn Al-Musayyib. Sementara Ismail Al-Qadi meriwayatkannya dari jalur Abu Zinad dari fuqaha as-sab'ah dari kalangan penduduk Madinah. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i, iaitu ad-damu laisa fid dami wudu'un, iaitu pendapat kalau keluar darah dari anggota tubuh badan kita yang lain, macam contoh tadi dia kata daripada hidung keluar darah yang banyak. Jadi mereka ini berpendapat termasuklah Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i kata wuduk tak batal, tak perlu ulang balik. Okey, seterusnya kita ada perkataan wa'asaru bnu Umar. Ibn Umar pernah memencet, pernah memicit. Dia picit jerawat dia. Okay, diriwayatkan secara mausul oleh Ibn Abi Shaybah dengan sanad yang sahih. Dan sebelum perkataan dan beliau tidak mengulangi wuduknya, dia iaitu rahimahullah menambah kemudian beliau mengerjakan solat. Di sini kita ada perkataan bathrah. Bathrah ni maknanya jerawat. Jadi Ibn Umar dia picit jerawat. Dibaca dengan memfathahkan huruf ba serta mensukunkan huruf ta atau boleh juga memfathahkannya. Artinya bintik kecil. Sampai macam tu sekali syarahnya. Bintik kecil tu maknanya yang jerawat lah. Terdapat ungkapan bathira wajhuhu yang bererti wajahnya berjerawat. Yang nak kata macam ni, Ibn Umar dia picit jerawat. Bila picit jerawat keluar darah kan. Macam kita orang perempuan biasa ada jerawat, kalau ada jerawat kita nampak nanah tu geram je tengok nanah tu. Kan? Nak picit je, kita pun gatal. Dah ambil uduk tadi. Dah ambil uduk nak pakai telekong. Bila pakai telekong tu nampak muka dekat cermin, ya ada jerawat tu. Dah pakai telekong ni nak solat ni tau. Kita pun gatal picit. Geramnya aku dek ni. Pijat sini tak kena. Lepas tu pong keluar. Jerawat pun keluar, dia punya nanah pun meletup. Kau best kita kata tu kan. Dah tu kita ambil tisu kita lap. Macam mana? Solat terus ke ambil wuduk lagi? Solat terus. Ini yang dia nak kata. Okey? Ini yang dia nak kata. Terus dia solat. Kita dah lap tadi kan, darah tadi kita lap tadi, terus kita solat. Tak perlu kita nak ambil wuduk lagi. Baik, seterusnya. Perkataan wa bazaqa bnu Abi Aufa. Ibn Abi Aufa membuang ludah. Okey, settle pasal jerawat. Masuk pada ludah. Sekarang ini, Ibn Abi Aufa ni dia meludah. Iaitu Abdullah bin Abi Aufa. Jelaskan siapa Ibn Abi Aufa ini. Abdullah ibn Abi Aufa seorang sahabat yang juga anak dari seorang sahabat. Atharnya ini diriwayatkan secara mausul oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam jami'nya dari Atha ibn As-Sa'ib bahawa dia pernah melihat beliau melakukan hal itu dan Sufyan mendengar riwayat dari Atha sebelum terganggu hafalannya. Jadi sanad ini sahih. Maknanya Atha ini ada fasa-fasa yang mana dia pernah hafalan dia ni ada sedikit terganggu. Tapi ketika dia menyaksikan dan meriwayatkan hadis ini, riwayat ini, okey, dalam keadaan yang mana masih lagi belum
berlaku gangguan pada hafalannya. Sebab tu kita kata sanad ini sahih. Kerana di kalangan para ulama, kalaulah perawi ini dia di kalangan yang mana dah lupa-lupa, kita tak boleh ambil hadis dia. Sebab kita bimbang dia riwayat salah. Tapi ada di kalangan ulama dulu masa dia muda-muda, Masya Allah. Kan umur dia mungkin 10 tahun. Umur dia masuk umur 20 sampai umur dia 40, 50, hafalan dia mantap. Tapi bila masuk 50, 60 tu, hafalan dia dah mula lupa-lupa kan dekat sini. Kita ambil hafalan yang masa dia mantap. Okey? Tapi kalau kita tengok umur dia, bila masa yang hafalan dia lupa-lupa. Itu nak kena tahu. Bila kata, oh lepas kejadian ini, okay, mungkin lepas dia accident, hafalan dia tak bagus. So bila peristiwa lepas dia accident, kita tak ambil hafalan dia. Kita kena lihat bila masa tu, dia punya kata timeline dia tu kan, bila keadaan dia tu kan. So apa begitu di sini. Jadi sebab tu dia kata, masa dia riwayatkan athar itu tadi, hafalan dia okey lagi. That's why kita kata sanadnya sahih. Tapi kalau selepas itu, tidak. Maknanya kita kata di sini tidak ada pertikaian tentang okey ke tak nak ambil riwayat dia. Kerana yang jelas di sini sebelum terganggu hafalannya. Baik, perkataan waqala ibnu Umar. Ibn Umar berkata, Asy-Syafi'i dan Ibn Abi Syaibah meriwayatkannya secara mausul dengan lafaz apabila beliau berbekam maka beliau mencuci bekas bekamannya. Seterusnya perkataan terakhir kita di sini wal hasanu dan al-hasan, iaitu al-Hasan al-Basri asarnya diriwayatkan secara mausul oleh Ibn Abi Syaibah juga dengan lafaz bahawasanya beliau ditanya tentang seorang lelaki yang berbekam, apa kewajipannya? Beliau menjawab mencuci bekas bekamannya. Jadi kalau seseorang dia dah ambil wuduk kemudian dia berbekam. Bekam itu di sini kalau ikut kepada pendapat ini, dia kata tidak membatalkan wuduknya. Lepas bekam dia just lap. Sebab kita bekam ni ada bekas-bekas darah pada tempat bekam tu. Kita lap tempat bekam tersebut lalu boleh menunaikan solat. So ini kita panggil sebagai situasi-situasi yang mana kesemua yang diambil oleh Imam Al-Bukhari adalah daripada athar. Athar ni maksudnya pendapat sahabat. Walaupun ia pendapat sahabat, tapi dapat kita pastikan pendapat sahabat ini adalah pendapat-pendapat yang sahih. Kerana ianya mausul, bersambung sanadnya dalam kitab-kitab yang lain. Yang penting di sini secara mafhum ataupun secara majoriti ulama bersepakat wuduk batal dalam pada dua keadaan. Pertama, bila keluar sesuatu daripada kubul. Kedua, bila keluar sesuatu daripada dubur. Ini tidak ada pertikaian di kalangan para ulama. Yang tadi semua situasi-situasi yang kita jelaskan, maknanya keluar darah di anggota tubuh badan yang lain, potong kuku, bila kita cukur kumis kan, berbekam tu tadi ataupun membuka khuf. Ia ada kita panggil khilaf di kalangan ulama. Ada kata batal, ada kata tidak. Tapi kalau ikut kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, di situ kan tadi dia banyak keluarkan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, disepakati bahawa ia tidak membatalkan dalam situasi-situasi itu tadi. Okey, wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa, memberkati kesungguhannya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, alhamdulillah ini hari ini kuliah terakhir kita ya. InsyaAllah jumpa hari raya nanti. Jumpa hari raya nanti. So next week jangan datang kuliah, jangan tunggu kuliah Ustazah. Kuliah dah dicutikan, dah direhatkan. So insyaAllah kita jumpa pada minggu ketiga bulan Syawal. Lama nanti pihak masjid akan war-warkan jugalah ya. Bila kuliah-kuliah semua akan dibuka. Tapi kuliah saya hari ini terakhir, insyaAllah kita jumpa hari raya nanti. Nak cakap selamat hari raya masih awal lagi. Okey, tak boleh cakap selamat hari raya, maaf Zahir batin awal sangat.
Okey, baik, kita tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.